أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إن الضحى ضحاؤك، والبهاء بهاؤك، والجمال جمالك، والقوة قوتك، والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان محسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره بحق دهائك وبهائك وجمالك وقوتك. اللهم آتنا يا الله ما أتيت عبادك الصالحين. Sama-sama kita berselawat pada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semua yang saya kasihi, semua yang saya hormati, kepada Allah kita rafakkan kesyukuran. Dengan hidayah, inayah dan taufik daripadanya lah sahajalah kita dapat bersama-sama pada pagi hari ini berada dalam sebuah taman syurga. Dan kita harap berlakulah hadis Nabi kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui satu lorong untuk dia masuk dalam syurga, ke majlis ilmu, maka Allah mudahkan kakinya untuk masuk dalam syurga. Jadi kaki kita yang mudah, ya, walaupun sebenarnya payah, ya. Dah final lah kan, naik tangga pula. Ya, semoga kesungguhan kita itu yang sangat sedikit, tetapi di sebaliknya adanya inayah daripada Allah, insya-Allah menjadikan kaki kita akan dapat memijak syurga yang sebenar. Amin ya rabbal alamin. Baik, semua yang saya kasih sekalian, seminggu kita jumpa, ya. Dan minggu sudah ada gerhana matahari, gerhana bulan, dan masjid kita ada program, solat gerhana, ya. Alhamdulillah. Semua yang dikasihi sekalian, sebab kita duduk dalam majlis ini dan kemudian kita nak, macam tadilah kita sebut nama Allah, kita berselawat pada Rasulullah, kita berdoa kepada Allah, kita cuba nak memahami ilmu Allah. Saya lihat dalam Mustadrak Imam Al-Hakim
ya, Al-Hakim. Beliau mengeluarkan sebuah kisah tentang gerhana bulan ni. Tetapi sebab kita tahu gerhana bulan ni adalah satu mukjizat Rasulullah kan, mukjizat Rasulullah, dan mukjizat ini berlaku secara mutawatir, maknanya ramai orang menyaksikan, bukan seorang, bukan dua orang. Orang Quraisy menyaksikan depan kepala mata mereka peristiwa, bukan gerhana, peristiwa Rasulullah membelah bulan. Peristiwa Rasulullah membelah bulan. Ya, bila mereka mencabar Rasulullah, kemudian Rasulullah menyahut cabaran mereka, maka Rasulullah naik ke atas bukit Safa. Ada mengatakan naik atas bukit Jabal Abi Qubais, ya, Safa tu kat bawah tu, yang kita Safa Marwah tu, Jabal Abi Qubais yang istana tu. Dan Rasulullah buat macam ni je, ya, angkat tangan pada bulan, tunjuk macam tu, dan kemudian Rasulullah gerakkan, kemudian bulan tersebut terbelah, sehingga terkejut orang-orang kafir Quraisy. Tapi nak cover line, kata apa? Sihir pula, ya. Tetapi dalam Mustadrak Imam Al-Hakim dan beberapa hadis yang lain menceritakan bagaimana peristiwa yang berlaku itu dilihat oleh seorang raja di India. Ya, malam tu dia keluar duduk di balkoni dia, tiba-tiba dia tengok bulan tu terbelah, ya? Dan dia sangat terkejut. Yalah, kalau kita tengok depan mata kita bulan terbelah, memanglah dia akan datang satu pengalaman yang sangat menakutkan. Sehinggalah benda tersebut menjadi sesuatu yang besar dalam diri dia. Dan pada masa itu beberapa orang sahabat Nabi melakukan dakwah. Zaman Nabi sendiri keluar melakukan dakwah, kemudian sampailah ke India ni, ke Malabar, ke Kerala, kawasan itu, dan berdakwah. Dan sahabat Nabi ni bercerita tentang Rasulullah, akhlak Rasulullah, dan dia bertanya tentang ada tak Nabi ni ada satu keajaiban, mukjizat. Ya, orang India lagi lah kan, dia suka, dia percaya benda macam tu. Dan sahabat ni sebut Rasulullah, Allah beri mukjizat membelah bulan. Jadi bila sebut belah bulan, dia sangat terkejut. Kemudian dia buat, orang kata, track balik bila berlakunya. Dan bila dia cerita tersebut berapa tahun, sebab benda tu tersimpan dalam dia punya di memori dia. Dan tepat pada malam yang dia rasa dia duduk di balkoni tersebut, maka pada ketika itu apa dia buat? Dia terus bersama dengan sahabat terus melakukan perjalanan ke Madinah. Dan Islam di tangan Rasulullah. Islam di tangan Rasulullah, maknanya di Islam di tangan Rasulullah. Dan dia, dalam senarai sahabat Nabi, dia salah seorang sahabat Nabi daripada benua India. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, cerita tentang pakaian, cerita tentang makanan, kita akan berjumpa dengan beberapa benda yang datangnya daripada benua India, ya. Dan raja ni cuma balik dan kemudian dia meninggal di dalam perjalanan. Sahabat melanjutkan perjalanan dan kemudian Islamlah kat sana. Okeylah. Baik, semua yang dikasihkan nak ceritanya bahawa mukjizat. Sebab pada pertemuan kita yang sudah, Al-Quran adalah mukjizat. Kenapa? Sebab mukjizat melemahkan. Kerana itulah, marilah kita cuba sedar dalam diri kita, kalaulah bulan itu mukjizat, ya. Sebab ulama kata Rasulullah ni, nak kenal Rasulullah, ya, kita nak kenal Rasulullah dengan lebih mendalam, tentulah melihat sirah Rasulullah. Tengok sirah Rasulullah, ya. Kemudian tentulah pengajian hadis Rasulullah, itu dah paling asas lah. Kemudian Syama'il Muhammadiyah, cerita tentang kepribadian Rasulullah, pribadi Rasulullah, perawakan Rasulullah, tubuh Rasulullah, pakaian Rasulullah, makanan Rasulullah. Orang yang nak mendalami Rasulullah, dia akan
Dia akan belajar banyak belajar benda dalam Syama'il Muhammadiyah. Kemudian i'jazur rasul, mukjizat Rasulullah. Mukjizat Rasulullah. Kemudian kalau nak tambah lagi, nubuatur rasul, apa yang Rasulullah sebut pada masa akan datang. Sebab semua benda ini melengkapkan kenal kita pada Rasulullah. Lengkap kenal kita pada Rasulullah. Okey, saya keluar ni kat CP sikit ni, saya nak masuk balik kat dalam nanti. Sebab Rasulullah saya nak kait tadi mukjizat. Tetapi semua yang saya kasih sekalian, saya teringat lagi dalam Al-Awsat Imam Tabarani bercerita satu kisah. Saya rasa mungkin saya dah cerita, kalau tak cerita saya cerita je lah ya. Sebab ni kebetulan dalam cakap tentang mukjizat Rasulullah. Antara yang berlaku ialah dalam Awsat Imam Tabarani, Rasulullah bila berlaku Futuh Makkah, kemudian Rasulullah melihat, kan Allah sebut idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, ya, manusia masuk dalam Islam afwaja. Apa makna afwaj? Berbondong-bondong. Sebelum tu seorang. Lepas itu bukan satu grup. Dan antara yang ramai datang daripada Yaman. Orang Arab Yaman datang. Maka pada ketika itu bila ada dah grup orang Yaman dah menerima Islam, maka Rasulullah kemudian menghantar utusan. Maka Rasulullah menghantar 3 orang utusan. Ya, Muaz bin Jabal. Kemudian Rasulullah menghantar Sayyidina Ali bin Abi Talib. Rasulullah menghantar seorang sahabat yang bernama Wabar bin Yuhanis Al-Khuzai Al-Ansari. Yang saya nak cerita ni bukan Yaman, sebab bukan tentang Muaz bin Jabal, tapi nak cerita apa pesan Nabi kepada Wabar bin Yuhanis Al-Khuzai Al-Ansari. Nabi kata, "Hei Wabar, nanti kau pergi sana, kau ajak manusia pada iman. Seru manusia pada iman. Itu nombor 1. Sebab itu dalam penyelesaian manusia, pertama selesaikan masalah, ajak balik pada iman. Iman boleh merubah manusia. Bila manusia dah beriman, kata Nabi, terus ajak dia solat. Nabi sedang ajar bagi silibus. Nabi sedang bagi silibus kepada seorang guru. Bila seorang manusia tu dah beriman, kamu cepat-cepat ajar dia solat. Ajar solat. Bila mereka diajar solat, ajak mereka solat berjamaah. So nombor 3, bila dah mula menerima solat, ajak solat berjamaah. Baik. Semua yang saya kasih sekalian, maka Nabi bagi tahu bila orang dah nak solat, kamu ajak berjamaah, kata Nabi, kamu binalah masjid. Kamu buatlah masjid. Sebab Wabar bin Yuhanis Al-Khuzai Al-Ansari dihantar ke Sana'a. Dah sarapan ke semua ni? Belum. Buat macam diam je. Oh syok. Ya Allah, saya kan dah diam, jadi risau kan, perasaan tu jadi risau ni kan. Tak suka ke, marah ke apa ke kan. Oh ya ke? Allahu Akbar. Jadi Tuan Haji Muhammad kata tak dengar lagi. So dia hanya mengesahkan, okey Ustaz, dah dengar. Kalau tak dengar, dia akan bagi nota kat saya. Ustaz, dah. Terima kasih. Ni dah tak, okey. Oh tu yang khusyuk tu. Oh yang tak berapa khusyuk tu sebab dah dengar dah, patutlah, masya-Allah. Baik. Di mana tadi? Benalah masjid. Okey, sekarang katalah kita jadi Wabar bin Yuhanis. Okey, dalam kepala kita okey, silibus ni dah tahu. Nanti bila kita nak bina masjid, masalah yang nombor 1-nya apa kalau nak bina masjid? Tempat, duit lagi? Ya?
Buruh. Okey. Okeylah. Ya, itu semua betul bagi pembina-pembina masjid yang ada ni, masya-Allah. Amin ya Allah ya. Sebab Nabi kata binalah masjid walaupun sebesar sarang burung, kata Nabi. Allah membina kamu istana dalam syurga walaupun besar sarang burung. Satu je kata Nabi. Cuba bayang. Baik. Bila kita nak bina masjid, nombor satu ialah kiblat. Isunya kiblat. Kan? Itu masalahnya kan. Dah buat masjid baru panggil mufti. Lepas tu ya Allah, hadap ke sana bangunan tiba-tiba sengit. Sakit pinggang kawan jemaah tu, masya-Allah ya. Tapi saya pernah pergi kat sebuah masjid di Indonesia, kes yang sama, buat masjid kiblat salah. Dia buat apa? Saya rasa dia orang kreatif lah. Saya rasa. Okey, semula ya. Boleh. Yang ni je. Lagi. Yang kita punya habis dah. Orang lain punya dikisahkan. Okey. So katalah ni apa? Masjid tu kiblat, tapi rupanya salah sangat. So jadi macam ni. So kat masjid tu dia buat macam mana? Ni cerita masjid tu. Maintain soft. Semayang sangat. Dia susun macam ni. Jadi macam mana? Macam parking lot. Masa saya pergi dulu macam ni lah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Mana boleh? Cuba bayang, seorang berdiri kat sini, seorang berdiri sini. Kan? Memang takkan rapat soft. Tapi macam tu dalam masjid tu. Saya tak tahu sekarang kok dah datang ustaz-ustaz tegur ke. Tapi dah lama saya tengok masuk, apa hal pelikno jemaah ni? Tapi kesnya ialah cari buruh dulu, cari duit dulu. Baik. Cik hati lah pula kan. Kami bagi jawapan tadi betul dah ustaz. Okey, jangan cik hati. Teruslah memberi jawapan. InsyaAllah dapat pahala. Baik, so Nabi sebut pada Wabar. Baik, Yaman berada 800 lebih kilometer, 850 kilometer daripada Madinah. 800 kilometer. Kalau daripada kita ni 800 meter di mana ya? Ke utara. Mana ya? Ada ulang-alik terus. Ustaz Syam tak ada. Ustaz Syam selalu pergi Thailand ya. Daripada sini Bangkok. Okey, Bangkok. Maknanya Nabi nak menghantar seorang ke Bangkok dan Nabi memberi panduan kepada dia bagaimana kamu nak menentukan kiblat ketika kamu berada di Bangkok. Sekarang seorang nak pergi Bangkok, okey, nanti kalau kamu nak ngadap kiblat, kamu menghadap sini. Siapa ada idea? Siapa dalam ni ada idea? Tak ada idea kan? Dah itu soalannya. Tak ada idea kan? Ke ada idea? Macam tak ada idea dah? Okey, mungkin bagi panduan tengok bulan bintang. Okey. Maknanya benda tersebut bukan di Bangkok je. Di mana-mana pun panduan tersebut. Betul kan? Baik. Sekarang mari kita tengok. Rasulullah berpesan pada Wabar, maka bila kamu sampai tadi, dah buat 3 tadi, dan dia dapati memang orang beriman, orang nak solat dan orang nak bina masjid, maka mereka membina masjid dan mereka tanya soalan, macam mana kita nak menentukan kiblat? Dulu bukan macam sekarang kan? Rupanya Nabi berpesan kepada Wabar, wahai Wabar, bila kamu, Nabi sebut satu tempat
Nabi kata binalah masjid di satu taman. Ya. Kalau saya tak terlupa, tak tersilap, nama taman yang Nabi sebut tu, kawasan taman tu disebut sebagai Bazan. Tempat tu Nabi sebut bina kat situ. Nabi sebut bina kat situ. Kemudian Nabi kata, dan lihatlah untuk kamu menghadapkan kiblat, di sana ada satu bukit namanya Bukit Dhin, Jabal Dhin. Dhin, ba ya nun, Dhin, Jabal Dhin. Maka kata Nabi, maka kamu hadapkanlah mihrab itu menghala ke puncak Jabal Dhin, wahai Wabar. Maka Wabar pun dengan tak sangka pergi. Alhamdulillah, orang masuk Islam ramai-ramai macam kita kata tadi, dan mereka tanya nak buat masjid, binalah di tempat yang Nabi sebut tadi. Dan kemudian sekarang mereka tanya kiblat, maka terus Wabar mengata kiblat kita menghadap ke puncak Jabal Dhin. Okey, selesai. Itu pesan siapa? Rasulullah. Okey, mari kita tengok Rasulullah itu yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang kita sedang nak membincangkannya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tak bercakap melainkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Baik. Untuk tengok Nabi ni duk sebut Jabal Dhin, mari kita gunakan apa kita nak gunakan? Apa kita nak gunakan? Nak bagi betul ke tak betul Nabi ni? Kompas. Kompas pun mungkin tak berapa tepat. Jom kita guna Google Earth. Google Earth. Pakai sekarang lah maksudnya. Allah. Sekarang. Maknanya Wabar buat je, Nabi suruh dia buat je. Ya. Okey. Sekarang kita gunakan Google Earth. Maknanya kita gunakan apa? Nujumul Qamar. Kita gunakan apa? Satellite. Okey. Maka sekarang semua yang dikasih sekalian, kita pergi ke masjid tersebut. Ke Yaman, di Sana'a. Maka apa yang kita buat, kita tengok masjid dia dan kita tengok dia punya mihrab dia, kerana ini yang dibina oleh Wabar, dan kita ambil center dia sebab imam berada kat center ini, dan kita buat satu titik. Kemudian hala ke mana? Ke bukit apa tadi? Dhin. Bukit? Alhamdulillah. Arab sungguh, ya Allah. Dhin, ya. Alhamdulillah. Ya. So puncak dia. So kita tengok puncak dia. So kita buat garisan. Bagi tepat. Dan daripada puncak tersebut kita nak bawa ke mana? Sebab kita gunakan garisan sehalus ni. Maknanya kita nak gunakan garisan sehalus ini. Ambil kat tengah, kita tarik satu garisan, satu point ke point di atas puncak, dan daripada puncak kita bawa ke Mekah. Betul kan? Ke Mekah kan? Baik. Agak sampai ke mana? Sampai ke mana? Sampai ke mana? Sampai ke titik paling tengah. Titik paling tengah dalam Kaabah bersambung dengan hujung. Siapa sebut? Rasulullah pada masa tu tidak ada pakai apa saja alat, tetapi setelah diukur dengan alat, garisan tersebut bukan tempat hala ke mana-mana masjid, tapi garisan ini bersambung tepat kat center, titik tu kat tengah-tengah Kaabah, kat tengah-tengah Kaabah, pakai titik paling halus. Mungkin kalau kita sekarang ni pun belum tentu kita ni hala tepat ke Kaabah, mungkin masjid kita, dan tak salah sebab menghadap ke kiblat di luar daripada kawasan masjid daripada Masjid Haram, kita mengukur secara zanni maknanya okey, ini zan kita menghala. Kadang-kadang belum tentu, kalau kita buat titik di hujung tu, tarik mungkin
mungkin pergi ke sini, mungkin pergi ke sini, tetapi tidak di sini. Subhanallah. Ya. Syukur kita semua mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik. Itu mukjizat. Itu namanya mukjizat. Baik, semua yang saya kasih sekalian, maka sekarang kita sambung definisi. Setelah pada pertemuan sudah kita definisikan Al-Quran, sebab kita dah makin masuk sebenarnya. Kita makin masuk, nanti masuk lagi, kemudian kita buka halayan. Maka kita definisikan Al-Quran adalah kalam Allah. Ingat ya, kalam Allah. Ya, kalam Allah. Nanti kita akan lebih faham apa itu kalam Allah. Kemudian yang sifatnya adalah al-mu'jiz. Saya saja bawa kita berbincang pada pagi ini sebegitu yang dinamakan mukjizat, maka lemahlah manusia untuk berfikir tentangnya. Bagaimana seorang yang 1400 tahun yang lampau, bagaimana seorang manusia yang tidak ada satelit pada ketika itu tetapi boleh menunjukkan satu jalan macam ni satu contoh, itu contoh mukjizat. Ya. Tadi saya contohkan yang lain adalah bagaimana terbelah bulan, siapa boleh buat. Tetapi dalam banyak-banyak mukjizat, maka mukjizat terbesar Rasulullah adalah Quran. So kalau tadi kita rasa hebat, kalau mukjizat Nabi kata boleh belah bulan. Antara mukjizat Nabi adalah dengan tangan Nabi boleh keluar air sampai ribuan para sahabat boleh minum. Ini mukjizat Nabi. Baik, Nabi menganggap semua mukjizat itu kecil. Tetapi Nabi menganggap dan mengingatkan kita bahawa ini adalah mukjizatnya yang besar. Supaya sekarang bila kita memegang Al-Quran, kita bayang bulan boleh terbelah, itu mukjizat Nabi. Kita boleh terbayang banyak perkara-perkara yang Allah berikan kepada Nabi, tetapi kita memegang mukjizat yang paling besar. Kita harap begitulah perasaan kita bila kita sekarang mendefinisikan Al-Quran sebagai huwa kalamullahi ta'ala al-mu'jiz. Dan bertuahnya kita mendapat mukjizat yang terbesar yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kita harap dengan penyataan ini memberikan keterujaan kepada kita untuk lebih mendekati Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran ini benar-benar sebagai sesuatu yang hidup bersama dengan hidup kita. Ya, kita hidup, tetapi kadang-kadang Al-Quran tak hidup bersama dengan kita. Kita nak hidup bersama dengan Al-Quran. Baik, mukjiz. Al-Quran adalah sebuah mukjiz. Kemudian tadi apa lagi definisi yang kita dah sebut pada minggu sudah? Munazzal. Maksudnya apa dia? Yang diturunkan. Maka sebab tu elok juga saya tak menyentuh pada minggu sudah bentuk-bentuk turunnya Al-Quran, ya, ataupun orang sebut nuzulul Quran. So bila nuzulul Quran, bila nuzulul Quran, bila 17 Ramadan. So ayat yang kita baca sekarang ni adalah Al-Quran adalah munazzal, maknanya turun. Maksudnya bila? So bila nuzulul Quran? 17 hari bulan? 17 hari bulan? Oh, okey, tolong simpan fakta ni. 17 hari bulan Ramadan. Saya baca satu surah, namanya surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar ataupun pada Lailatul Qadar. So bila Lailatul Qadar? Oh, 21 ke atas. Saya tanya sekali lagi soalan awal tadi. Bila nuzul Quran? 17 hari bulan. Sekarang saya baca satu surah yang Allah bagi tahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Tahukah kamu pada apa itu malam Al-Qadar?
So bila malam Lailatul Qadar? 21 ke atas. So nak buat tu? Ha? Macam nak buat? Oh, ayat mana? Khairun min apa yang boleh kita buat dengan 17 tadi tu? Sambung ayat tu. Baik. Kalau macam tu semua yang dikasih sekalian, sebab Al-Quran ini kita bakal bincang ilmunya, tafsirul Quran. Tetapi ada satu ilmu lagi dalam pengajian terhadap Al-Quran disebut sebagai ulumul Quran. Ulumul Quran. Ulum. Ain. Ulumul Qurani. Macam hadis, ada mustalahul hadis. Ada ilmu hadis, ada ilmu mustalahul hadis. Maka begitu juga Quran, ada satu yang namanya ulumul Quran. So dalam ulumul Quran, saya petik contohnya kitab yang masyhur yang dikarang oleh Imam Suyuti, memberitahu bahawa bila sebut tadi takrif Al-Quran adalah munazzal, yakni diturunkan, yakni dari Allah kepada Nabi. Diturunkan daripada Allah, yakni daripada ketinggian Allah, min makanatil ula, daripada ketinggian Nabi kepada asfalil makhluk, kepada makhluk yang rendah. Maka itu maksudnya turun. Ya, turun. Sebab kalau turun atas, ni atas ke? Ni atas ke? Ni atas ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Sana atas ke? Betul ke? Okey, betul. Sekarang kita pakai Google Earth. Sekarang ni bumi, ni khatul istiwa, di sini ni Malaysia, Singapura, betul tak? Okey, di sini bandar kita apa ni? Seri Gombak. Sini Masjid Seri Gombak. Okey, saya senang tunjuk di atas. Kat mana atas tu? Tak nampak. Langit. Ha? Langit. Atasnya mana? Ya, mana sekarang? Langit. Kalau bumi ni mana atasnya? Kalau macam ni, mana atasnya? Macam ni, sekarang ni bumi, kan bumi ni bulat. Kita berada di sini. So, bila kita kata saya tunjuk di atas, Langit. Yang paling atas. ya langit. Posisi di sini sekarang. Posisi di sini. So, dah jadi bukan atas. So, sebab itulah Masya Allah, bila kita sebut atas, sebab tu lebih tepat adalah makanah. Makanah maknanya ketinggian. Sebab dalam konteks ini, tentulah kita kata, ini tak atas, ini yang atas. So, nak tunjuk macam mana? Kita di atas. Kalau saya tunjuk macam ni kan, utara mana? Ni mana? Barat, selatan, timur, barat. Okey. Maka saya tunjuk sana, barulah atas. Barulah saya tunjuk ke atas ni. Tapi siapa kata sebut atas? Atas kita. So, Dia bulat ha? kan? Apa yang 360? Bukan tetap. Kan? Apa 360? 360 bulatan ni kalau kena kira, atau bulatan begini, tapi kita ada di sini. Tak, saya nak bagi tahu isunya adalah bila kita katakan munazzal, turun itu, jangan kita terbayang atas tu turun. Sebab itu belum boleh membayangkan kepada kita dengan tepat bermaksud atas itu. Sebab bila saya tunjukkan atas tadi, dia bukan atas bumi tu rupanya. So, memada kita faham bahawa nuzul, turun adalah daripada ketinggian Allah kepada makhluk. Okey. Maka kerana itu, nuzul terbagi kepada 3 bahagi. Yang disebutkan nuzul Al-Quran tersebut terbagi pada 3 bahagi. Barulah kita dapat cantumkan
fakta yang kita bincangkan tadi. Bila tanya bila nuzul Quran, 17 hari bulan. Bila malam Al-Qadar, 21 ke atas. Macam mana nak gabung 17 dengan 21? Sebab ada orang, dia nampak-nampak dia buat satu conclusion. Oh, malam Al-Qadar ialah 17 hari bulan. Itu yang paling sahih. Sebab tu kita cuti. Selangor cuti, Kuala Lumpur cuti, sebab nak membaca Al-Quran banyak. Dulu Selangor je cuti. Orang KL cemburu. Ya Allah, jealous kami tengok orang Selangor. Bila malam pada hari nuzul Al-Quran, mereka cuti banyak, memenuhi masjid, membaca Al-Quran. Mereka fight untuk cuti. Alhamdulillah, akhirnya dalam 3 tahun sudah mereka dapat cuti. Alhamdulillah. Lepas tu orang Selangor, orang Kuala Lumpur pun baca Quran pada ketiga nuzul Quran. Sangka baik. Tapi ialah, mungkin baru nak beli Quran kot di Masjid India. Itu yang penuh Masjid India. Masa kesedaran Al-Quran tu tinggi, ramai-ramai orang kata Masjid India banyak Quran. Masa tu penuh kat Masjid India. Sampai jam-jam, Masya Allah, nak membeli Al-Quran di Masjid India. Okey, baik. Yep. So apa isunya? Apa isunya? Ni yang nak cerita ni. Ini Alhamdulillah ya. Rontaan naluri ingin tahu tu. Ustaz cepatlah Ustaz cerita kan. Ni cerita Masjid India lah apa benda kan. Okey, itulah yang saya nak ceritakan. So bagaimana kita nak memahami tentang ada menyatakan bahawa Al-Quran itu pada 17 hari bulan turun, dan namanya pun nuzul Al-Quran. Kita baca suratul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka untuk memahami ini, maka ulama dalam ulumul Quran memberitahu bahawa nuzul terbagi pada 3. Ada bagi 2, ada bagi 3. Kita sebutlah 3 dulu. Yang pertama adalah min indillah, dari sisi Allah ke Lauh Mahfuz. Maka Allah menurunkan Al-Quran jumlatan wahidatan, dalam satu jumlah yang tam, sempurna, dari sisi Allah ke Lauhil Mahfuz. Lauh Mahfuz. Bal huwa Quranun Majid fi Lauhil Mahfuz. Maka itu satu nuzul, satu turun. Bila turunnya kita tak tahu. Bila turunnya kita tak tahu. Kemudian daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia, ataupun disebut Baitul Izzah. Baitul Izzah. Yang kedua daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ataupun disebut sebagai langit dunia. So langit dunia, maka turun yang kedua, dan turun ini pada malam Al-Qadar. So kalau orang bertanya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Kita tanya bila malam Al-Qadar, banyak hadis bagi tahu selepas 20 malam 21 ke atas. Maknanya mana malam-malam tersebut dianggap sebagai malam Al-Qadar, maka dalam tempoh malam-malam itulah yang turunnya Al-Quran dulu. So, itu nuzul yang kedua. Nuzul yang ketiga ialah daripada langit dunia kepada Nabi, bermula 17 hari bulan Ramadan, tahun pertama kenabian. 17 hari bulan Ramadan, tahun pertama kenabian, which is bulan Ramadan tinggal lagi 99 hari dengan daripada kita. Ya. Sekarang. Okey.
Baik. So daripada langit dunia kepada Nabi turun bermula daripada 17 Ramadan sampailah kepada akhir hayat Rasulullah. Ya. Sampailah akhir hayat Rasulullah. Maka itulah 3 bentuk nuzul. Ya. Itulah 3 bentuk nuzul Al-Quran. Ya. Ya. Tak kita tak boleh tahu. Kita tak tahu langit dunia. Tanya Syekh Muzaffar pun dia tak tahu. Dr. Muzaffar, Syekh Muzaffar, dia pun tak tahu. Dia lalu tu baru hanya berapa kilometer saja daripada dia boleh nampak Malaysia. Kan dia cerita dia boleh nampak dalam perjalanan laju dia setiap hari dia akan round beberapa kali. Ya, ke atas tu kelajuannya sangat, dia masuk dalam terowong tu, dia akan masuk laju pusing Malaysia, beberapa kali dia akan round bumi ni. Dia akan duduk kat situ je, so dia pusing. Baru ni saya pergi ke buat program buat training di Tok Bali, Kelantan. Ya. Berjumpa dengan seorang pilot, sebab di situ adalah pusat base kepada apa ni? Base ni apa ni? Allah, apa? Air Force. UDM, yes. Dia bertolak kat situ, round semua Malaysia, balik 10 minit je. 10 minutes. Round daripada Kelantan, turun sampai ke Johor, turun pusing, balik 10 minutes. Landing balik. Makna cover satu Malaysia. Maknanya sepanjang kita kuliah tadi ni, ya, dah berapa kali pusing dah. Itulah dia masa, ya. Itulah masa, itulah jarak dan segala macam. Baik. Semua yang dikasihkan, okey, boleh nampak tak maksud nuzul? Secara umumnya nuzul adalah dalam 3 bentuk. 3 bentuk tadi. So tak confuse lagi. Kalau orang kata macam mana, sudah ada jawapan. Boleh. Baik. Okey. Jadi sebab itu semua yang dikasih sekalian, okey, Al-Quran adalah kalamullah Ta'ala munazzal, dan Al-Quran itu turun bukan satu seketul, bukan satu buku terus, tetapi beruncit dalam bentuk yang sedikit, bermula daripada ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana, surah Alaq sampai ayat kelima, please. Itu yang pertama sekali turun. Itu pertama sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab tu yang kita belajar bismillah dulu. Ingat, itulah kenapa kita memulakan bacaan dengan bismillah, sebab Allah kata Iqra, bacalah dengan nama Allah. Bacalah dengan nama Allah. Orang selalu terjemahkan Iqra saja, tetapi Allah punya message adalah bacalah dengan nama Allah. Maka sebab itu nama Allah, memperkenalkan Allah dan nama Allah itu adalah perkara paling asas dalam ilmu sebenarnya. Jadi sebab tu kita duduk, kita baca Asma'ullahil Husna. Semoga insya-Allah Allah bagi kita ilmu, sebab asas ilmu adalah daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya yang ada di sebalik kalimat Iqra. Orang berhenti Iqra, ingat baca, just read. Akhirnya baca majalah pun baca juga, yang penting baca. Tak, message Allah, bacalah dengan nama Allah. Itu yang paling penting. Okey, baik. Munazzal ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bila sebut nazal, turun, maka daripada makanah ula kepada makalah, daripada satu tempat yang makanah, kedudukan yang tinggi kepada kedudukan yang rendah, mesti ada biwasitah, mesti ada perantara. Maka sebab tu dalam definisi Al-Quran, maka tak dapat lari daripada satu nama yang merupakan perantara daripada Allah kepada Nabi, sama ada nuzul tersebut dalam semua macam. Maka seorang yang satu yang diamanahkan untuk melakukan semua proses nuzul ini, yang namanya adalah biwasitati
amini Jibril. Maka sebab itu Nabi Jibril diberi gelaran Al-Amin juga. Biwasitati amini Jibril, yang amanah, yakni Jibril yang amanah. Sebab benda paling besar ialah menjaga Al-Quran, kalam Allah. Maka pada ketika itu Jibril alaihi salam maka diperintahkan oleh Allah, kerjanya adalah menurunkan wahyu kepada Nabi, ya, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi yang lain. Sebab tu bila Nabi Rasulullah turun daripada Jabal Nur pada wahyu yang pertama dalam keadaan ketakutan, kemudian ditenangkan oleh isterinya Siti Khadijah. Apa kemudian Siti Khadijah buat pada Nabi? Jom kita jumpa dengan pamannya. Tiba-tiba jadi paman, ya, pak saudaranya, ya, pak saudaranya, ya, lepas tu kakeknya. Tiba-tiba pula bertukar kan. Okey, baik. So jumpa dengan siapa? Waraqah bin Naufal. Jumpa dengan Waraqah bin Naufal. So bila jumpa dengan Waraqah bin Naufal, maka Waraqah terus bagi tahu kalau itu gambaran yang engkau beri, maka dia adalah merupakan Jibril. So dia dah sebut yang turun kepada nabi-nabi dulu. Okey, baik. So dengan perantaraan malaikat Jibril. So sebab itulah kita disuruh beriman kepada para malaikat, dan di antara malaikat itu, dan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling utama berbanding malaikat-malaikat makhluk-makhluk Allah yang lain, ya. Dan sebab itu Allah sebut dalam Jibril itu dalam Al-Quran, namanya dalam Al-Quran. Nama lain bagi Jibril adalah Ruhul Qudus, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. So gelaran untuk malaikat Jibril adalah ar-ruh. Ar-ruh bermaksud malaikat Jibril. Ar-ruh yang lebih tepatlah ar-ruh. Ya, Qudus itu maknanya suci. Ruh yang suci, dia adalah refer kepada malaikat Jibril. So malaikat Jibril. Okey, baik. Apa lagi? Biwasitati aminil Jibril. Satu lagi definisi yang memang kena ada pada Quran adalah al-manqulu ilaina bit-tawaturi. Al-manqulu ilaina bit-tawaturi. Maksudnya adalah sampai kepada kita dalam jalan mutawatir. Ini satu definisi Al-Quran. Al-Quran itu mangkul, dia berpindah, turun, sampai kepada kita, sampai sekarang sampai kepada kita dengan cara mutawatir. So apa itu maksud mutawatir? Mutawatir bermaksud jalan yang ramai dan banyak. Jalan penyampaian kepada itu adalah ramai orangnya dan banyak jalannya. Ramai orangnya, banyak jalannya. Maka itu disebut definisi mutawatir. Sebab Al-Quran termasuk dalam khabar. Al-Quran adalah khabar. Apa maksud khabar? Berita. Sebab berita ini bila sebut saja itu berita, maka bila sebut berita, ini dari segi ilmu, ya. Bila sebut berita dalam kepala kita, kepala ni dia terus kena kata imma sahih wa imma kadhib. Imma sahih wa imma kadhib. Sama ada betul ataupun salah. Itu berita. Maka sebab itu berita yang paling tinggi betulnya adalah mutawatir. Maka sebab itu Al-Quran turun dengan jalan mutawatir. Apa yang saya pegang ini adalah Al-Quran dan sampai kepada kita secara mutawatir.
Apa maksudnya? Jangan nanti ada orang datang, sebenarnya ada lagi ayat Al-Quran yang Nabi cerita pada seorang sahabat Nabi dan kemudian diturun kepada anak-anaknya sampai saya adalah keturunan ke-43, ya, sebab Queen Elizabeth kata dia keturunan 43 daripada Rasulullah. Queen Elizabeth dalam BBC bagi tahu dia adalah keturunan ke-43, kan? Kan? Sebab dia ambil daripada raja di Seville. Raja daripada Seville dulu, dan kemudian dia jadi descendant sampailah kepada dia. No, itu bukan isu. Banyak lagi yang kita nak bincangkan. Ya, itu penyataan dia, is okay lah, terpulanglah kat dia, ya. Tak jadi masalah, siapa pun jadi apa pun. Tetapi maksudnya tak nak begini. Orang yang kena dikata sebenarnya ada lagi satu Quran ini Nabi bagi tahu pada seorang sahabat Nabi turun pada anak dia, anak pada cucu pada cicit dia, sampailah kepada saya ni generasi yang ke-80 daripada yang memegang Al-Quran yang sebenar. So macam mana kita boleh nak tolak dia bahawa Quran yang kamu pegang itu bukan sebenar? Macam mana? Lah, baru tadi tu. Apa dia? Al-Quran mesti mangkul ilaina mesti mutawatir. Al-Quran tidak boleh secara yang tidak mutawatir. Al-Quran al-manqulu ilaina bitawatur. Tolong ingat, itu perkara yang paling penting. Dan sebab itulah apabila sebahagian daripada kumpulan Syiah mengeluarkan ada ayat-ayat tersendiri dan itu tidak mutawatir. So bila tidak mutawatir, maka itu bukan Al-Quran. Sebab khabar boleh jadi sahih, boleh jadi kadzib. Khabar imma sahih wa imma kadzib, sama ada benar ataupun salah. So sebab tu Al-Quran bagaimana nak menepati paling benar, khabarnya mesti mutawatir. Maksudnya semua orang bercakap, maka pada ketika itu dianggap sebagai khabar mutawatir. Nanti kita bincang lebih detail, sebab kadang-kadang daripada khabar, sebab dalam khabar paling tinggi adalah mutawatir, turun lagi barulah ahad, berita yang tak sampai mutawatir. Ya, ada 5 orang bawa, contohnya dalam hadis ini pun kita akan pelajari benda tersebut, ya, klasifikasi berapa orang membawa berita tersebut. Itu nombor 1, nilai berita itu. Baik, okey, al-manqulu ilaina bitawatur. Apa lagi? Ni definisi yang ulama bagi, ya. Definisi Al-Quran. Kalau orang tanya apa Quran, kita boleh kata ni Al-Quran. Tetapi menurut ilmu, Al-Quran adalah kalamullahi ta'ala al-mu'jiz al-munazzal ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-manqulu ilaina bitawatur. Yang ke berapa tu? Yang ke berapa? 5 dah. Yang kelima, al-muta'abbadu bitilawatihi, menjadi ibadat membacanya. Menjadi ibadat apabila membacanya. Al-Quran ni kita baca je, itu dianggap sebagai dia sedang beribadat. Jadi sebab tu definisi Al-Quran dia tak sama dengan hadis. Hadis bila baca tak dianggap ibadat. Hadis Nabi kalau kita baca innamal a'malu binniyat wa innamal likulli, adakah inna hamzah nun satu tu 10 pahala, nun pahala? Tidak. Tetapi pada Al-Quran muta'abbadu, al-muta'abbad. Muta'abbad bermaksud menjadi ibadat bagi orang membacanya. Sebab tu Nabi kata seorang tu baca alif lam mim, bukan satu pahala, tetapi alif pahala, lam pahala, mim pahala. Tapi kalau baca hadis tak dapat pahala. Tak dapat pahala huruf itu. Dapat pahala belajar tu lain. Ya, berbeza di antara hadis dan Al-Quran. Okey. Muta'abbad bitilawatihi. Okey, al-mabdu'u bi suratil Fatihah. Dimulakan mushaf itu ada satu lagi. Maktub
maktub bil masahif, tertulis dalam mushaf. Al-Quran itu tertulis dalam mushaf. Ya, bermula daripada zaman Sayyidina Abu Bakar. Maktub bil masahif, dalam mushaf. Mushaf ini disebut mushaf Al-Quran, kan? Orang kata ni mushaf Utsmani, mushaf. Okey, apa lagi tadi? Kita sedang mendefinisikan ikut apa ulama definisikan. Okey, tadi tertulis dalam mushaf, kemudian dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita jumpa tiba-tiba ada satu Quran, kita pergi ke satu negeri, tiba-tiba mula dengan surah Qamar, itu bukan Al-Quran. Sebab Al-Quran disusun adalah bermula dengan suratul Fatihah wa mukhtatam, dan dikhatamkan dengan surah An-Nas. Surah An-Nas. Okey, itulah dia definisi Al-Quran menurut ulumul Quran. Menurut ulumul Quran, menurut ilmu ulumul Quran, ya. Jadi benda ni semua kita dah tahu dah, cuma kita nak letak dalam definisi yang memang diberikan oleh para ulama. Itu saja, bukanlah satu benda baru, tetapi kita nak susun dalam box dia supaya macam ni rupanya. Dan dengan sebab itu akhirnya nanti insya-Allah memberi kefahaman yang banyak juga nanti pada kita, di samping boleh menyangkal kalau tiba-tiba ada orang yang menolak ataupun tadi golongan Syiah sebagai contohnya. Syiah dia ada ayat-ayat yang mereka simpan, mereka kata Nabi tak revealkan benda ni. Ni hanya untuk orang tertentu. No, Al-Quran mesti mutawatir. Sebab khabar boleh jadi betul, boleh jadi bohong. So kalau tidak mutawatir tak boleh pakai. Kalau tak mutawatir dia tak boleh dipakai. Ada juga pula kelompok manusia yang hari ni pakai Quran saja pun ada, kan? Golongan yang siapa tu? Golongan yang disebut Quraniyun, ya, Quraniyun. Mereka mengistilahkan mereka sebagai mereka itu adalah orang-orang Quran yang menolak hadis pun ada, kan? Jadi inilah masalah dunia pada hari ini. Kita duduk dalam kelas ni mungkin tak ada masalah, tapi anak-anak kita yang mungkin sedang search internet, kita takut mereka terdedah dengan masalah ni, ya, sebab banyak sangat sumber-sumber, dan mereka pergi pada golongan yang mereka anggap pada orang golongan intelektual. Dan orang-orang itu dia tak nak ngaji macam ni, penatlah naik tangga segala macam. Jadi mudah nak dapat ilmu, search internet saja, ya. Bila kita kata boleh kita belajar, dia kata kami cukup pandai, takkanlah benda-benda Al-Quran ni tak boleh nak faham sendiri, Islam tak boleh nak faham sendiri. Masya-Allah. Untuk golongan ini kan Rasulullah pernah sebut dalam hadis, dalam riwayat Abu Dawud, At-Tabrani, kata Nabi, yushikul rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bihadithin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitaballahi azza wa jalla ma wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin harramnahu ala wa innama harrama Rasulullah mithlu ma harramallahu azza wa jalla. Nabi sebut 1400 tahun yang lampau, kata Nabi, akan datang tak lama yushikul ar-rajul, seorang lelaki. Nabi tak refer pada seorang lelaki, tetapi maksudnya jenis lelaki yang macam ini. Muttaki'an. Apa makna muttaki'an? Bersandar macam ni. Bersandar. Yuhaddathu, kata Nabi, yuhaddathu bihadithin min hadithi. Kemudian orang datang jumpa baca hadis Nabi, membacakan hadis daripada hadis aku. Dia duduk bersandar sambil berkata bainana wa bainakum kitaballah. Ya. Kita yang belajar ni, kita terus letak dalam package. Maka dia kata apa dia? Bainana wa bainakum kitaballah. Di kalangan kita adanya kitab Allah. Ma wajadna fihi min halalin, apa yang ada dalamnya halal, istahlalnahu, kita halalkan. Wa ma wajadna fihi min haramin, apa yang ada dalamnya haram, haramnahu, kita haram. Habis cerita. Jangan duk kata hadis ke apa benda. No hadis. Yang penting Quran.
Nabi dah sebut 1400 tahun ada kelompok ini. Dan Nabi menggambarkan orang yang bersandar. Bersandar ni maksudnya apa? Santai. Ulama disebut mujtahid, maknanya bersungguh. Orang lelaki ini lawan bersungguh adalah santai-santai. Kemudian maknanya tak menggunakan ilmu yang ada kepada seorang mujtahid. Maka Nabi menyebut ala wa inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah azza wa jal. Kata Nabi, ketahuilah apa yang Rasul Allah ini haram, itulah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tak golongan tu? Ada golongan tu rupanya ya. Siapa di Malaysia ni? Tak payah sebut nama lah. Ya, ada sebagainya pun dah meninggal dunia kan. Moga Allah mungkin sebelum meninggal dunia dia belum taubat, kita tak tahu. Kita bersangka baik, insya-Allah. Mana tahu malam-malam tu dia cakap dengan rumah dia, dia bisik nyanyi cerita kat orang ya. Saya taubat dah rupanya. Alhamdulillah akhirnya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harapnya begitulah. Tetapi kalau tak bertaubat apa jadi? Apa hukumnya? Hukumnya ijma' kafir. Ijma' ulama menyatakan orang yang menolak Al-Quran, menolak sunnah, hadis, hanya berpegang pada Quran, kafir. Daripada mana fahaman ini wujud? Ya, kalau kita tengok, kita pergi telusuri, fahaman ini wujud di Amerika. Ya, wujud di Amerika dulu. Kalau ini nama ni tak apa sebut kot. Ya, namanya adalah Dr. Rashid Khalifa. Dr. Rashid Khalifa yang menemukan satu kod disebut kod 19, kod 19. Dan dia ni bukan, dia doktor, bukan doktor dalam Islam, doktor dalam bidang bioscience ke apa saya tak ingat, ataupun komputer saya tak ingat. So dia guna masa tu peringkat-peringkat awal komputer dah mula ada, dan pada masa tu dia buat kajian dalam komputer bagaimana menentukan kebenaran. Maka pada masa tu dia buat apa? Dia buat kod 19, dipadankan ayat Al-Quran dengan formula, dan dia mendapati bahawa formula tersebut boleh menentukan autentik Al-Quran. Problem dia bila? Dia ambil hadis. Lepas tu bila dia ambil hadis, digunakan formula dia tu, formula matematik dia, tiba-tiba tak matching. Bila tak matching, maka kemudian dia buat satu dakwaan, rupanya hadis yang ada pada hari ini tidak autentik. Yang hanya autentik adalah Al-Quran. Tetapi kesesatan tak berhenti di satu noktah, dia akan makin panjang, makin panjang. Akhirnya dia menjadi orang yang membenci Rasulullah. Sebab Muhammad pandai-pandai mendakwa suruh. Ada interest, ada conflict of interest. Muhammad ada conflict of interest. Dia menuduh Rasulullah. Maknanya bila Nabi kata ikutlah aku, tengok Muhammad mengambil kepentingan. Satu tomahan yang sangat jahat diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dia pergi lagi kepada sikit-sikit lagi ya. Boleh ya? Ni habislah ni. Sikit-sikit lagi. Tengok. Nak perli tu biarlah agak-agak ya. Kasar sangat tu, masya-Allah. Ada ke kita tengok pukul 12 pun tak apa. Baik. Macam tadi? Okey, dia tak berhenti di situ, kesesatannya tak berhenti di situ. Kemudian dia tengok dalam Al-Quran. Dalam Quran sebut Hanifan Musliman wa ma ana minal musyrikin. So agama Muhammad ini not from Muhammad, is from Abraham. So dia kata agama yang sebenar ialah agama Ibrahim. So bila dia naik atas tu, dia pecah lagi kesesatan dia. So agama Abraham, the religion of Abraham, which is Islam, Christian and Jews. Oh, maknanya semua ni boleh pakai. Maka keluarlah yang disebutkan hari ini yang menjadi virus kepada akidah kita yang dulu tak ada. Adanya Islam plural. Adanya Islam semuanya daripada cabang yang sama, root pemikiran yang sama ya. Islam liberal. Kenapa bila dah sampai ke atas, ya kita ni Islam ni dalam bentuk plural yang sama dengan agama-agama yang lain. Bukan hanya kita baik, bukan hanya kita nak baik, orang lain pun nak baik. Bukan hanya kita benar, orang lain pun nak benar, dan akhirnya sama sahaja. Ya. Akhirnya dia sampai kat sana, dan akhirnya masya-Allah. Akhirnya Dr. Rashid Khalifa mati. Sampai sekarang penjenayahnya tak itu, tapi ditembak sebanyak 19 kali. Peluru kat dada dia ada 19. Matilah dia dengan dia memperkenalkan kod 19, mati dengan 19 peluru kat dia.
Wallahu alam ya. Jadi semua yang dikasih sekalian, nanti kita dah sebenarnya banyak lagi definisi tersebut, maksudnya kita boleh perincikan, tetapi memada kita tu nanti kita akan tengok bagaimana Al-Quran ini ditafsir. Bagaimana ulama menafsir Al-Quran. Sebab kita nak tahu juga, kita duk baca nanti Yasin, ulama menterjemahkan Allah a'lam bimuradihi, ya, wal Quran, tetapi waw itu adalah bukan dan tetapi demi yang bermaksud sumpah. Kenapa ulama baik? Mesti ada uslub tafsir, kaedah tafsir. Maka sebab itu insya-Allah the next kita insya-Allah ya ialah bagaimana kita lihat ulama menafsirkan Al-Quran. Dan saya duduk di hadapan kita semua bukan menafsirkan Al-Quran. Upaya yang ada pada saya yang kerdil ini adalah membaca apa yang ulama-ulama tafsir buatkan dan sampaikan. Bukan saya yang menafsirkan ayat tersebut. Kita dah mula sebenarnya penafsiran daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu contoh bagaimana penafsiran yang saya meminjam para ulama supaya sampai kepada kita semua. Bukan saya pada saya ba ini adalah harful jar adalah mustaq ilaih, mudhafun ilaih, itu bukan. Saya hanya bukan tolong, masya-Allah, tak betul juga. Saya hanya berkongsi dengan kita semua. Ya, dalam masa sejam yang dibenarkan. Selebih daripada itu sahabat saya memang mula packing bag dan tak boleh lebih daripada itu dah, walaupun sekarang dah sejam lebih. Jadi masya-Allah, terima kasih di atas kesabaran bersama-sama dalam kelas kita. Semoga ya Allah duduk kita yang santai. Saya nak sangat kita duduk dalam keadaan santai, tak payah stres-stres. Sebab kalau makin banyak kalau kita makin santai, so kita makin legakan perjalanan ilmu kita tu. Dan insya-Allah bila makin lega, satu benda yang lega, yang luas lapang, banyak benda boleh masuk dalam dia, compare tu kalau kita compress dan stresskan dia, dan akhirnya perbincangannya banyak tetapi yang kita dapat tak banyak. Kita nak apa yang kita dapat, itu yang paling penting. Dan yang paling penting di atas segala penting adalah apa kita buat mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya Allah, terimalah daripada kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, tolonglah kami semua ya Allah. Kami tidak ada lain ya Allah, ingin mendalami sebab nak dekat dengan Engkau, nak merasai bagaimana indahnya mahabbah, cinta sayang pada Engkau ya Allah. Maka inilah jalannya insya Allah. So ampun maaf daripada saya ya, pasti sepanjang bercakap ada menyinggung perasaan, terkata apa segala macam ya. Ya pasti ada di atas kelemahan saya seorang manusia. Saya bermohon berbanyak kemaafan. Boleh ke maafkan saya? Ada lagi yang tak berapa nak maafkan tu, geram lagi kan. Sama-sama kita, sama-sama. So sebab tu saya kata, biasakan minta maaf pada orang sebelah, minta maaf pada orang depan, orang belakang. Ya, kadang-kadang orang halang kita, dia ni. Dalam hati kita rasa, dia ni kan. So minta maaf sebagai seorang manusia. Dan terima kasih, ucap terima kasih pada orang sebelah, orang kanan, kiri, depan, belakang. Nak mengajar kitab, nak belajar akhlak, mohon maaf dan berterima kasih insya-Allah. Okey, cukup sekadar itu daripada saya. Semoga ada kebaikan. Sekali lagi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum.